Hai, apa khabar? Bagaimana anda merundingkan syarat-syarat tuition dengan customer? Pada video sebelum ini, kita telah membincangkan yang pertama, jangka masa tuition. Yang kedua, apakah bahan rujukan atau bahan mengajar yang diperlukan. Dan yang ketiga, apakah kadar bayarannya. Dalam video ini, kita akan menyatakan pembayaran dan pembatalan. Mari kita bermula. Pembayaran. Memang ada banyak cara untuk membuat pembayaran, tetapi yang penting kita nak buat sesuatu yang baik untuk ibu bapa dan baik untuk kita juga sebagai home tutor. Jadi ada 3 cara yang praktikal yang saya akan cadangkan. Yang pertama ialah secara pada hujung pelajaran yang keempat. Ini bermakna tutor akan pergi ke rumah murid itu untuk belajar kali pertama, kali kedua, ketiga dan keempat. Dan pada kali keempat dia akan dapat bayaran daripada ibu bapa. Dengan cara ini baik untuk ibu bapa kerana sangat fleksibel dan lebih senang untuk mereka membayar. Tetapi ada keburukan juga dengan cara ini. Kerana dengan cara ini ibu bapa mereka kadang-kala mereka tidak bayar pada masa yang ditetapkan. Jadi mungkin tutor itu perlu tunggu untuk minggu yang ke-5 atau minggu yang ke-6 sebelum dapat bayaran. Ini satu keburukannya. Cara yang kedua adalah bayar semasa setiap pelajaran. Ini cara yang sama atau cara yang baik untuk tutor dan untuk ibu bapa. Mereka rasa cara ini baik juga kerana mereka boleh bayar setiap kali mereka pergi ke rumah murid untuk melaksanakan pelajaran. Tetapi dengan cara ini ini baik untuk tutor kerana jika mereka susah-susah untuk mengehatkan pembelanjaan mereka, mungkin mereka akan gunakan lebih duit daripada apa yang mereka ada. Dan oleh kerana itu adalah baik untuk tutor itu setiap kali dia pergi ke sana, setiap kali dia dapat duit. Jadi baik untuk dia juga. Tetapi ada satu masalah dengan cara ini untuk ibu bapa. Kerana ibu bapa itu setiap kali perlu bayar dan kadang-kala ini tidak senang untuk mereka. Tiga yang saya nak cadangkan semasa membuat pembayaran adalah dengan membayar sebelum pelajaran itu. Maksudnya kira 4 lesson atau dapat 4 lesson sebelum pelajaran itu dilaksanakan. Jadi pada sebelum guru tuition itu pergi ke rumah murid, dia akan dapat yuran untuk 4 kali pelajaran. Dan selepas itu dia pergi ke kali pertama, kedua, ketiga dan keempat. Dan selepas itu dia dapat yuran untuk lesson ke-5, 6, 7, 8 dan sebagainya. Cara ini sangat baik kerana untuk tutor mereka dapat bayaran pada masa yang ditetapkan. Jadi untuk mereka membayar semua pembelanjaan mereka seperti nak bayar sewa, nak bayar elektrik, nak bayar installment untuk kereta dan sebagainya, mereka selalu ada menyediakan itu jumlah duit atau jumlah duit yang diperlukan. Keburukannya untuk customer atau ibu bapa kerana kadang-kala mereka bayar untuk 4 pelajaran atau 4 lesson. Dan kadang-kala mereka rasa risau jika mereka bayar begitu banyak duit, apa terjadi jika tutor itu lari. Jadi ini sesuatu yang mereka takut. Dan bagaimana kita boleh menangani masalah atau kerisauan ini. Apa yang boleh dilakukan oleh ibu bapa dalam hal ini ialah mereka boleh cek betul-betul sebelum mereka menemu
tutor itu. Mereka mau memastikan bahawa guru tuition mempunyai reputasi yang baik. Mereka mungkin direkomendasikan oleh ibu bapa yang lain yang pernah belajar dengan anak-anak mereka, pernah belajar dengan dia, dan mereka memberi satu review yang sangat baik. Dan biasa dalam keadaan sedemikian memang boleh dipercayai. Sekarang kita nak bahas yang kedua tentang pembatalan. Apabila murid nak batal lesson. Dengan perkara ini saya nak berikan dua cadangan yang praktikal. Sangat simple saja. Cadangan yang pertama ialah option to replace. Ini bermaksud bahawa jika murid itu nak cancel, mereka akan replace lagi satu lesson pada hari yang lain, pada minggu yang sama. Ini bermaksud sebagai contoh, pelajar itu mengadakan lesson itu pada hari Isnin, dan hari Isnin mungkin pada hari Ahad ibu bapa kau, dia tak boleh belajar, dan dia boleh mengadakan tuition itu pada masa yang berlainan, mungkin pada hari Rabu. Jadi ini ialah replacement lesson. Dengan cara ini baik untuk ibu bapa kerana cara ini sangat fleksibel untuk ibu bapa, dan mereka boleh ada kesenangan hati apabila mereka nak batalkan lesson. Mereka boleh dapat lagi satu lesson pada minggu yang sama. Ini baik untuk tutor juga kerana cara ini apabila mereka buat cancellation oleh ibu bapa cancel dan mereka adakan pada masa yang lain dalam minggu yang sama, ini bermakna bahawa tutor itu masih dapat keuntungan atau gaji daripada lesson itu. Tetapi ada keburukannya. Keburukannya ialah jika dia nak cari satu lagi masa untuk replace lesson yang dibatalkan, mungkin kadang-kala mereka perlu membatalkan apa appointment yang mereka ada sebelum itu. Mereka mungkin perlu membatalkannya. Jadi oleh kerana itu schedule atau jadual waktu untuk tutor ini itu tidak menentu. Ini cadangan yang pertama untuk pembatalan. Cadangan yang kedua untuk pembatalan ialah 50% cancellation fee. Ini bermakna bahawa jika murid nak cancel, mereka bayar 50% daripada yuran pada hari itu atau lesson itu. Jadi apakah sebab tutor itu mengenakan charge 50%? Kerana itu yang ditetapkan telah reserve, telah dibook oleh ibu bapa murid itu. Oleh kerana itu, jika dia nak cancel, dia nak batalkan masa itu, tutor itu tidak boleh menggunakan masa itu untuk orang lain atau mendapat pendapatan pada masa itu daripada punca yang lain. Oleh kerana itu tutor itu masih dapat 50% daripada lesson itu. Dan ini baik untuk ibu bapa kerana ibu bapa tidak seperti belajar di satu sekolah swasta di mana mereka bayar semua yuran sekaligus dan mereka pergi ke lesson atau mereka tidak pergi ke kelas, memang mereka tidak pun perlu bayar. Tetapi untuk cara ini, parent itu atau ibu bapa itu hanya bayar 50% daripada yuran untuk pelajaran pada hari itu sahaja. Dan ini boleh membantu tutor untuk dapat pendapatan juga. Dan cara ini memang sama dengan dalam pandangan tutor. Jika tutor itu perlu batalkan satu lesson, tutor itu pun perlu bayar ibu bapa 50% juga. Jadi ini ya satu aturan
yang adil, yang di mana mereka dua-dua, sesiapa yang batal, mereka bayar sahaja. Jadi dalam jangka masa yang lama, apabila kita tengok keadaan seperti ini, bagus juga kerana apabila apa yang dilakukan oleh ibu bapa apabila mereka nak cancel, kadangkala anak mereka sakit, mereka perlu cancel dan mereka bayar. Tetapi pada masa yang lain, tutor pun perlu cancel kerana tutor itu pun ada mereka pun ada demam dan ada sakit, mereka pun perlu batal. Jadi apabila kita tengok, ini boleh menjadi seimbang. Dan dengan cara ini baik untuk kedua-dua pihak. Tetapi dengan cara ini pun ada keburukannya untuk pihak ibu bapa kerana apabila mereka cancel, mereka memang tak ada lesson atau pelajaran untuk minggu itu. Bukan seperti replacement lesson. Perkara yang bersehubungan dengan pembatalan ialah apabila ibu bapa perlu pergi holiday. Jadi untuk perkara ini, setiap tutor harus buat syarat-syarat mereka tentang perkara ini, iaitu ibu bapa harus memberitahu tutor berapa lama dahulu sebelum pergi ke cuti. Jadi ini sesuatu yang perlu difikirkan juga. Baik, sekarang kita nak bagi sikit bonus point ya, point tambahan. Bila ialah masa yang sesuai untuk merundingkan semua yang kita sudah sebut dari video sebelum dan video ini. Untuk perkara yang pertama, iaitu jangka masa tuition itu, apakah buku rujukan, buku bantuan atau bahan ajaran yang diperlukan, kadar dan pembayaran. Dengan semua ini boleh dirundingkan dengan ibu bapa sebelum berjumpa. Mereka boleh merunding secara telefon. Mereka boleh buat begini. Dan untuk poin tentang pembatalan, mungkin lebih baik untuk membincangkan aturan ini face to face, di depan muka ibu bapa. Kerana kadang-kala mereka tidak faham mengapa ada syarat ini, kerana semua tutor pun ada syarat yang berbeza dan mungkin mereka perlu penjelasan tentang perkara ini. Jadi jika bertemu face to face, mereka boleh memberi penjelasan, dan ada apa-apa soalan yang akan ditanya oleh ibu bapa, mereka boleh jawab pada masa itu. Semua yang saya ada untuk kamu hari ini. Sila komen di box di bawah. Sila komen di bawah apakah cara pembayaran beserta dengan cara pembatalan yang anda ada sebagai tutor. Sila kongsi di komen di kotak bawah. Terima kasih dan jumpa lagi pada masa yang akan datang.